الأثمان ومحب للذهب والفضة من الأثمان ومحب للنسوان ولكن جعل الله محبته ومحبة نبيه من أعظم المحبة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan padanya bumi dan juga kasih sayang, yang mana dibahagikan kasih sayang tersebut kepada tiga bahagian. Kasih sayang pertama ialah kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani al-mahabbah wasani al-fiddati. Yang kedua, sayang seseorang tersebut kepada emas dan juga perak dan juga kepada mata wang. Dan yang ketiga kepada kasih sayang kepada para wanita. Ini semua kasih sayang yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas muka bumi. هي أصل المحبة وهي الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء هي محبة الله عز وجل. Semuanya itu asalnya daripada mahabbah, kasihnya seseorang kepada hamba Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kasih sayang yang akan kekal buat selama-lamanya. المحبة التي وصف الله الذين آمنوا فقال والذين آمنوا أشد حبا لله. Kasih sayang itulah yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu saling berkasih sayang di antara satu sama lain. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kemudian Nabi mengatakan, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan seluruh alam, dan juga bersaksi akan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sesiapa yang sahaja yang mengikuti jalan petunjuk baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan disesatkan ataupun jalannya tidak akan terseleweng. Al-mahabbah kama qulna lakum hiya fitrah fataraha Allah fi qalbi kulli insan. Kasih sayang merupakan satu limpahan fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala campakkan ke dalam hati seorang insan. Walakin hadhihi al-fitrah wa hadha al-qalb unzur man yaskun fihi wa man tuhib. Namun hati kita ini kita lihat siapa yang kita letakkan untuk kita kasih kepadanya. Dalam hati ini kita lihat siapa yang kita nak sumbatkan supaya kita kasih kepadanya. Li'annaka 'indama tuhib yataharrak qalbuk ila man tuhib. Karena sesungguhnya apabila kita mencintai, maka hati kita ini akan bergerak kepada siapa yang kita cinta. La nutil alaikum sanudhakkir nafsi wa iyyakum ala hadhihi al-mahabbah al-'azimah. Maka karena itulah saya memperingatkan perkara ini tentang cinta ini kepada diri saya dan juga semua, karena ia mahabbah, cinta ini merupakan perkara yang sangat besar. La yakunul mu'min mu'minan إلا عندما يكون حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه عما سواهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Seorang mukmin itu belum lagi dikira sebagai seorang mukmin yang sebenar kecuali apabila dia meletakkan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya, seperti mana yang telah diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamatul mahabbah itharul muhib an kulli syai'in tuhib. Maka tanda seseorang tersebut telah jatuh cinta ialah dia akan melebihkan orang yang dicintai tersebut daripada segala-gala yang lain. Wa al-muhib min alamat kadzalika al-mahabbah kamalul 'ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan di antara tanda seseorang itu tersebut jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melaksanakan ubudiyah dengan begitu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min alamat kadzalika al-mahabbah mudawamat adh-dhikri lillah fa inna man ahabba syai' akthara min dhikrih wa man ahabba Allah
داوم على كثرة الذكر لله. Juga di antara tanda seseorang sebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sentiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala secara berkekalan. Seperti mana disebutkan, barang siapa yang cinta kepada satu perkara, maka dia akan memperbanyakkan menyebutkan perkara demikian. وعلامة المحبة لله التي تغنى فيها الشعراء وهام فيها الأولياء الصلحاء هي محبة عظيمة، حتى سئلت سيدتنا رابعة العدوية التي هي مضرب المثل في محبة الله سبحانه وتعالى، فقالت: والله ما عبدته خوفا من عقابه ولا طمعا في جنته ولكن أحببته ولكن عبدته حبا له فلا أكون مثل الأجير السوء الذي يطمع في الثواب ويخاف من العقاب. Ya Allah, ya Rabb. Jadi di antaranya lagi disebutkan bahawasanya cinta ini sayangnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan para syair itu sampai jadi gila dalam melontarkan syair mereka. Orang-orang salihin, orang-orang yang asyik dengan Allah Subhanahu wa taala, sampailah jiwa mereka ini semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan oleh seorang misal ataupun seorang contoh yang mana sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala, iaitu Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takutkan akan iqabnya, dan juga aku tidak beribadah kepadanya kerana aku ingin tamak akan pahalanya, tetapi aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata aku kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh orang-orang yang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. أليست هي القائلة: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فكشف حبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك، فأما الذي أنت أهل له فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي هو حب الهوى فكشفك لي الحجب حتى أراك. InsyaAllah. Ini juga Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah pernah menyebutkan bahawasanya dalam satu syairnya yang mana mengatakan bahawasanya sesungguhnya cinta itu terdapat dua. Satu yang mana cinta kerana hawa nafsu, yang mana satu lagi ini benar-benar cinta. Maka aku meluahkan cintaku ini bukan kerana nafsuku sehingga ia menyebabkan aku terhijab daripada mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi aku meluahkan perasaan cintaku ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kasih sayang daripadanya. Al-mahabbah hiya allati 'abbara 'anha ahlu at-tasawuf hiya maqamul fana. Kasih sayang ini seperti mana yang telah ditakbirkan oleh orang-orang sufi, itu disebutkan sebagai apa? Kedudukan fana. Kedudukan makam fana bagi di sisi orang sufi. Hatta la yara al-muhib illa mahbuba. Sehingga kan orang yang cinta itu tidak melihat yang lain kecuali hanya melihat siapa saja yang dia kasih. Wala yara ad-dunya wala yara syai' illa Allah. Dia tidak melihat dunia, bahkan sesuatu pun yang ada dalam dunia, melainkan semuanya akan disandarkan kepada Allah Taala. Alaysahum al-qail la kanat ad-dunya وأنت بعيد يا واحدا أنا في هواه وحيد يا من لبست لحبه ثوب الفنا وخلعت بردا له وهو جديد. معنى الشعر هذا أن الدنيا لا قيمة لها بدون الحبيب، فلا كانت الدنيا لا أريد هذه الدنيا إذا لم يكن فيها الحبيب. Dalam satu syair yang disebutkan oleh Habib sebentar tadi, menggambarkan bahawasanya dunia ini tidak ada faedah jika kita duduk di dalamnya kecuali jika sekiranya adanya kekasih kita. Apabila adanya kekasih, maka menyebabkan kita akan ingat kepada orang yang kita cinta tersebut, maka itu menyebabkan dunia yang kita hidup tersebut akan jadi ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idzan عندما نحب الله سبحانه وتعالى نفر إليه. قال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. عندما نخاف من الشيء نفر منه
ولكن عندما نخاف إلى الله نخاف من الله نفر إليه هكذا هم الصالحون والمحبون. Ini di antara orang-orang yang cinta tersebut apabila terkenanya penyakit cinta ini, mereka ini akan fafirru ilallah, akan segera berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ini benar-benar perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melarikan diri daripadanya. Bahkan kita akan bawa diri kita ini berlari-lari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala dzakara ahlul al-akhbar annahum ijtama'a fi Makkah العلماء في أيام الحج وكانوا يتكلمون عن المحبة فأكثروا فيها الكلام. Maka disebutkan satu kisah bahawasanya satu ketika para alim ulama berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, yang mana ketika itu mereka berkumpul membincangkan berkaitan dengan mahabbah, cinta ini. Maka ramailah, banyaklah ucapan-ucapan yang dilontarkan dalam majlis tersebut. فأكثروا فيها الكلام وكان بين القوم أبو الجنيد البغدادي شيخ القوم شيخ أهل التصوف. Maka bila mana alim ulama itu mereka duduk membincangkan perihal mahabbah cinta ini, maka di dalam majlis tersebut ada seorang orang sufi yang disebut sebagai Abu Junaid al-Baghdadi. وكان ما زال حديث السن كانوا ينادونه غلام أي في 17 في 18 من عمره. Yang mana ketika itu beliau seorang masih lagi muda, dalam umurnya lingkungan 17 tahun, berada dalam majlis perbicaraan orang-orang yang hebat tentang cinta tersebut. فلما أكثر كل العلماء والأئمة الكلام قالوا هات ما عندك يا عراقي لأن الإمام الجنيد من العراق من بغداد. Bila mana para alim ulama menceritakan tentang mahabbah, maka ditanyakan kepadanya, kamu ada lagi yang benar nak cakap tentang mahabbah, kamu daripada Iraq ini. فتكلم الإمام الجنيد. Maka ketika itu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menyampaikan ucapannya. فمما قال عبد ذاهب بنفسه إلى ربه صفى شربه من كأس وده إن تكلم بالله وإن تحرك بالله وإن قام بالله وإن سكن بالله فهو من الله وفي الله ومع الله وعلى الله. Allahu Akbar. Maka beliau melontarkan satu kata-kata yang sangat agung, menceritakan tentang seorang hamba yang taat itu, yang warang itu, beliau menghabiskan sisa-sisa kehidupannya dalam bekas-bekas cinta. Maka seluruh percakapannya kerana Allah Subhanahu wa taala, diamnya kerana Allah taala, bergeraknya kerana Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang difikirkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia sentiasa bersama dengan Allah, fillah ilallah, kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fabaka alqaum wa qalu assalamu alayka ya taj al-arifi. Maka ketika itu para ulama yang ada ketika tersebut menangis teresak-esak, lalu mengatakan salam sejahtera wahai orang yang pemilik kota arif billah, kota-kota orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Famin dhalika al-hin summiya Imamul Arifi. Maka semenjak daripada itu Al-Imam Abu Junaid Al-Baghdadi digelar sebagai apa? Imamul Arifin, imam bagi orang-orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Idzan la budda an natahaqqaq bi kamalil mahabbati lillah. Maka karena itulah hendaklah kita membetulkan cinta kita ini dengan sebenar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mahabbat Rasulullah illa min mahabbatillah. Dan tidaklah mendapat cinta kepada baginda Rasulullah SAW tersebut melainkan cinta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadithul mahabbah hadithu syujun wa hadithun tawil. La yasa' hadha al-maqam al-qasir li dhikri hadha al-kalam at-tawil. Sesungguhnya perbicaraan mengenai cinta ini satu perbicaraan yang sangat agung, dan sesungguhnya majlis ini tidak mencukupi untuk menceritai berkaitan dengan cinta tersebut. Faqat litadhkir nafsi wa iyyakum bihadha al-mawdhu' al-'azim. Hanya sahaja untuk memperingatkan diriku dan juga diri kalian tentang satu perkara yang sangat agung ini. Fanas'al min Allah subhanahu wa ta'ala an yarzuqana mahabbatahu wa mahabbata nabiyyih وأن يجعل حبه وحب نبيه أحب إلينا من كل شيء، من الولد، من الوالد، من المال عند شدة الظمأ. اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا
من الماء البارد عند شدة الظمأ يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعفو منكم. جزاكم الله خير الحبيب فكري الحداد.